Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dimuliakan seluruh staf pengurusan dan kepimpinan Surau An-Nur Fasa 3 Seremban Selatan, khususnya kepada tuan-tuan, puan-puan, ahli karya serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Pilihan Allah ini tidak berlaku secara kebetulan, kerana tidak ada kebetulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan apa yang ditakdirnya mempunyai tujuan. Apakah tujuan Allah mengumpulkan kita dalam majlis ilmu? Tidak lain tidak bukan untuk diberikan kebaikan. Ya, ada 4 kelebihan berada di dalam majlis ilmu. Pertama, Allah akan berikan kita saadah ataupun ketenangan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita barakah, iaitu kebaikan yang melimpah ruah. Yang ketiga, Allah akan kurniakan kita maghfirah, iaitu keampunan daripadanya. Dan yang keempat, Allah akan tinggikan darjat, ya, sesuai janji Allah. Allah akan meningkatkan darjat orang yang berilmu dan beriman. Itulah janji Allah di dalam Al-Quran. Majlis ilmu ni sangat penting kerana dia memberi dua kekuatan pada diri kita untuk menghadapi ujian dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi dalam tempoh ujian pandemik COVID-19 ini, yang mana ujian ini bukan saja perlu kita hadapi dengan kekuatan fizikal, kekuatan material, tetapi yang lebih penting bagaimana kita menghadapinya dengan kestabilan emosi, dengan kekuatan jiwa dan juga ketenangan fikiran. Jadi insya-Allah apabila kita berada di dalam majlis ilmu, pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan, majlis ilmu ini akan memberi makanan kepada akal kita, iaitu ilmu. Yang kedua, Allah akan beri makanan kepada jiwa kita, iaitu iman. InsyaAllah dengan ilmu dan iman inilah kita akan menghadapi ujian ini, supaya insyaAllah kita akan terus kuat, dan juga mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada malam ini saya diamanahkan untuk berkongsi satu tajuk, iaitu hijrah hati. Hijrah hati untuk meninggalkan kejahatan. Saya mulakan dengan ungkapan orang yang bijaksana, tentang orang yang berjaya. Orang yang berjaya, kata mereka, ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya ialah orang yang hari ini sama seperti semalam. Dan orang yang celaka apabila hari ini lebih buruk daripada semalam. Jadi kita nak menjadi orang yang berjaya. Sebab orang Islam saja yang yang didorong ataupun yang dianjurkan untuk menuju kejayaan sekurang-kurangnya 10 kali. Iaitu dalam kalimah hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan dalam seruan azan. Artinya kita nak menjadi orang yang berjaya. Bila kita nak jadi orang yang berjaya, kita perlu mencapai satu keadaan yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi apabila kita bercakap tentang hari ini lebih baik daripada semalam, hari ini sama seperti semalam, ataupun hari ini lebih buruk daripada semalam, kita bercakap tentang perubahan. Berubah, berubah daripada kurang baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik, seterusnya cemerlang dan sebagainya. Baik, ini menunjukkan bahawa apabila kita nak mencapai kejayaan, kita perlukan perubahan. Jadi perubahan itu adalah sifat makhluk. Perubahan adalah sifat makhluk. Yang tidak berubah hanya Khalik saja. Makhluk dia berubah. Cuma dalam menghadapi perubahan ini, kita ada dua. Satu, kita
merubah diri kita dengan pilihan, ataupun yang kedua kita berubah dengan keterpaksaan. Ya, kalau dalam bahasa Inggerisnya by chance or by choice. Kalau by choice tu artinya kita memilih perubahan itu. Jadi kalau kita memilih perubahan, insya-Allah kita akan berjaya kerana kita boleh manage ataupun kita boleh menerajui perubahan itu. Tetapi sekiranya kita berubah secara terpaksa, waktu itu kita menjadi mangsa. Jadi hidup kita ni tidak boleh by default, tetapi mesti by design. Ya? Mesti kita memilih perubahan itu, dan insya-Allah orang yang berjaya ialah orang yang memilih untuk berubah, bukan berubah hanya apabila terpaksa. Baik, bila kita katakan perubahan, dia berkaitan sangat dengan tajuk kita pada malam itu, tentang pada malam ini, iaitu hijrah. Hijrah artinya hajara, artinya ada dua, ya. Pertama, berpindah ataupun berubah. Dalam konteks ini, apabila kita menyebut tentang hijrah, dia mempunyai pengertian yang khusus. Pengertian yang khusus merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berpindah daripada Mekah menuju Madinah, ditemani oleh sahabat setia Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, daripada Mekah menuju Madinah untuk menegakkan iman dan Islam yang lebih syumul, yang lebih sempurna, yang lebih teguh dan kukuh. Ini hijrah yang merujuk kepada pribadi Rasulullah, yang khusus yang berlaku pada Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW menegaskan selepas itu, la hijrata ba'da fathi, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Ya, Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dengan peristiwa hijrah. Kemudian setelah beberapa lama, beberapa peristiwa berlaku, peperangan demi peperangan, kemudian bagaimana perkembangan Islam semakin kuat, akhirnya Rasulullah SAW masuk balik ke Mekah, ya, dan waktu itu Mekah berjaya, dibebaskan, itu Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah. Sehingga Rasulullah kata la hijrata ba'da fathi, tidak ada lagi hijrah selepas ini. Ya, kemudian Rasulullah menyambung, ya, yang ada hijrah selepas ini ialah hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah selepas ini, kata Rasulullah, ialah hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Atau juga dalam sebuah hadis yang mengatakan hijrah kita, ya, selepas ini ialah hijrah daripada maksiat menuju taat, ya, hijrah niat dan hijrah jihad. Inilah pelbagai version yang menunjukkan bahawa tidak ada lagi hijrah yang khusus, tetapi ada hijrah yang perlu kita lakukan dalam bentuk yang lebih umum, yang mana umat Islam perlu menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat di dalam kajian, manusia yang berjaya ialah manusia yang meniru orang yang berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, salah satu rahsianya ialah kita meniru sifat sikap orang yang berjaya. Kerana orang yang berjaya ni ada certain karakter ataupun karakter yang khusus, yang mana sifat-sifat orang yang berjaya sama dengan orang yang berjaya sebelumnya. Ya, sama ada mereka berbeza dari segi zaman ke, ataupun dari segi bangsa dan sebagainya, tetapi kalau orang berjaya itu dia ada sama je, ciri dia sama. Jadi ahli psikologi, pakar-pakar motivasi, dia kata kalau nak berjaya, tiru saja orang yang sifat orang berjaya. Inilah dapatan mereka. Bagaimana mereka menguruskan masa, bagaimana mereka membuat keputusan, bagaimana mereka berinteraksi dan berkomunikasi, bagaimana mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Ini antara ciri-ciri orang berjaya. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu, sebelum dapatan daripada pakar-pakar motivasi dan pakar-pakar psikologi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang terbaik, uswah yang hasanah. Jadi kalau kita mengikut Rasulullah sebagai uswah hasanah, ya, dan Rasulullah terbukti berjaya, maka kita akan berjaya juga. Dan salah satu ciri Rasulullah, yang mana Rasulullah ini berjaya, Rasulullah melakukan hijrah. Jadi mau tidak mau, kalau kita nak meniru Rasulullah dalam aspek untuk mencapai kejayaan, kita juga mesti berhijrah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah.
Jadi hijrah yang mana? Bukan hijrah yang khusus, tetapi hijrah yang umum. Ya, hijrah yang umum ni ada dua. Satu hijrah yang berbentuk makani, yang kedua hijrah yang berbentuk maknawi. Ya, hijrah makani ini merujuk kepada hijrah tempat ataupun location ataupun physical. Jadi kalau kita melakukan hijrah, contohnya di sudut makani ini, artinya kita berpindah daripada satu tempat, dari satu organisasi, satu negara ataupun satu daerah ataupun satu taman perumahan ke satu tempat yang lain yang mana lebih baik Islamnya. Contoh ya, kita duduk di taman ni, kita tengok di satu tempat tu maksiat berlaku depan mata keliling kelalang kita ya. Jadi kita kata tak boleh kita duduk macam ni. Lama-lama nanti kita pun akan tergoda ataupun kita terjerumus sama. Maka kita hijrah daripada penempatan ini ke satu taman yang lebih Islamik lagi. Di sana ada suasana Islam dan sebagainya. Itu namanya hijrah apa? Hijrah makani. Itu hijrah tempat ataupun posisi. Ataupun kita berada di satu organisasi yang tidak Islamik. Nak solat pun payah. Ya, solat Jumaat tak dibenarkan. Kita perlu hijrah daripada satu organisasi yang tidak Islamik, yang melarang pekerjanya, warga kerjanya pada melaksanakan Islam kepada tempat yang lebih Islamik. Itu namanya hijrah makani ataupun hijrah tempat. Hijrah yang kedua, hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini hijrah yang bersifat dalaman, soal pemikiran, soal mindset, soal values ataupun nilai-nilai, soal keyakinan, soal pemikiran dan sebagainya. Jadi ini hijrah maknawi namanya ya. Jadi manusia ni dia ada dua. Satu, dia ada jasad yang datang daripada yang berasal daripada tanah, dan juga roh ya, dalaman ya, yang datang dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam kalau komputer tu dia ada hardware dia, ada software dia. Ataupun kalau kenderaan dia ada body dia, badan kereta dan enjin kereta. Hakikat manusia ialah dalaman dia. Ya, hakikat manusia ialah maknawi dia. Jadi sebab itu kalau kita nak hijrah, kena hijrah dalaman. Ya, dibandingkan kita nak hijrah luaran saja. Sebab itu kadang-kadang kita lihat dalam pengalaman kita ada orang yang sudah berubah. Contohnya dia berubah ya, maksudnya daripada dia tidak menutup aurat, dia menutup aurat ya. Kemudian dia kata dia dah hijrah, tapi tak lama kemudian 3-4 bulan ataupun 6 bulan kemudian, tak sampai setahun, dia kembali kepada asal, dedak aurat balik. Jadi di situ kita tahu yang selama ni yang dilakukan ialah hijrah pakaian semata-mata. Jadi yang penting ialah kita hijrah dalaman kita, supaya hijrah itu hijrah yang hakiki, hijrah yang berkekalan, hijrah yang istiqamah. Mesti bersifat inside out ataupun dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi subhanallah, bila dikatakan hijrah kita ialah hijrah untuk keadaan yang lebih baik, ada tiga kita kena lihat ukuran seorang itu baik atau tidak. Ya, ataupun satu umat itu baik atau tidak. Sebab nanti kalau kita ajak berubah, jom kita berubah, jom kita hijrah. Mungkin ada di kalangan manusia yang mengatakan saya okey apa? Ya, pendapatan saya okey, rumah saya sekarang dah stabil, financial freedom, ya, semua dah lah keadaan baik semua. Apa gunanya saya berubah? Saya dalam keadaan baik. Jadi baik itu diukur pada parameter ataupun daripada kacamata dia. Tak boleh ya. Kita tidak boleh mengukur ya, kebaikan ataupun kurang baiknya kita ini mengikut pemikiran kita yang terbatas, ilmu kita terbatas. Tetapi kita perlu satu ukuran yang lebih mutlak, yang lebih benar, yang lebih tepat. Ukuran siapa? Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai manusia ini berdasarkan 3 perkara. Ini penting ni, 3 perkara. Saya sebut sepintas lalu saja. Yang pertama, nilai kita ialah takwa kita kepada Allah.
takwa kita kepada Allah. Ini hubungan kita dengan Allah ialah diukur pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nilai kita Allah tidak tengok harta kita, tidak tengok rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa lahir kamu, tetapi apa yang Allah lihat ialah hati dan amalan kamu. Bila kata hati, dia merujuk kepada takwa. Sebab pernah ditanyakan kepada Rasulullah, takwa itu bagaimana ya Rasulullah? At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Rasulullah menunjukkan dadanya. Jadi takwa itu di hati. Apa itu takwa? Takwa itu sifat hati yang sangat berjaga-jaga dan sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Itu takwa. Ya, daripada perkataan waqa atau wiqayah. Waqa, wiqayah artinya berhati-hati dan berjaga-jaga. Dalam bahasa Inggerisnya prevention and precaution. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang sangat berhati-hati, sangat berjaga-jaga dalam kehidupannya agar tidak melanggar hukum Allah. Yang hukum Allah ni ada 5 je. Wajib, ya, haram, sunat, makruh, harus. Apa saja dia nak buat. Dia nak berpakaian, ya, dia nak berekonomi, dia nak dalam sistem keuangan, dalam sistem pendidikan, dalam soal saya kecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, dia sentiasa berhati-hati agar tidak melanggar, ya, hukum Allah. Yang wajib dilaksanakan walaupun dia tidak suka. Yang haram dia tinggalkan walaupun dia suka, ya. Begitu juga yang makruh dia tinggalkan sebab Allah tidak suka. Yang sunat dia cuba laksanakan sebab Allah cinta. Jadi dia buat semua tu dan akhirnya Allah sayang dia. Kerana dia menjaga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggalah dengan itu ihfazullah yahfaz. Dia jaga Allah, artinya dia jaga hukum hakam Allah tu, Allah akan menjaga orang tu. Dan ditinggikan darjatnya hingga ke tahap Allahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela orang yang bertakwa. Tuan-tuan, ya. Jadi kita nak menjadi orang yang bertakwa sebab orang yang bertakwa dibela oleh Allah. Orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ada jaminan orang beriman, orang yang Islam masuk syurga, tidak. Allah uiddat lil muttaqin. Syurga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ada makhraja. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja ini ialah way out ataupun solution kepada setiap masalah yang dihadapinya. Inilah orang yang bertakwa. Dia mendapat panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Jadi ini orang yang bertakwa. Jadi nilai kita ialah takwa. Kalau kita tengok sekarang, kita kurang berhati-hati, ya. Kita tidak cakna tentang nak makan macam mana, tak halal haram kita tak kira. Oh, kalau kita kata membujur lalu melintang sapu je, maka itu tidak takwa. Maka kita kena hijrahkan, ya, daripada kurang takwa kepada takwa. Yang kedua, nilaian Allah ialah pada akhlak. Akhlak dengan manusia. Maafkan saya. Bismillah. Akhlak dengan manusia. Akhlak, kalau tadi takwa dengan Allah, akhlak dengan manusia. Akhlak itu ialah mengikut Imam Ghazali, perbuatan baik yang boleh dilahirkan dengan mudah tanpa melibatkan pertimbangan ilmu dan juga pertimbangan akal lagi. Maksudnya perbuatan baik itu sudah serasi dan sebati yang bersifat autopilot. Maksudnya tak payah nak difikir-fikirkan lagi. Maksudnya tengok orang susah terus bantu. Rasa bersalah dengan orang lain terus minta maaf. Ini yang dikatakan orang yang berakhlak. Jadi macam mana akhlak kita? Subhanallah, ya, akhlak ini sifat-sifat mahmudah kita, sabar, redha, syukur, subhanallah, ya, yang berhadapan dengan manusia. Ya, ini yang kita katakan nilaian kita di sisi manusia dengan akhlaknya. Dan yang ketiga ialah nilai kita dengan profession kita. Profession kita dalam Islam adalah tugas kita sebagai khalifah. Jadi kalau kita nak tahu kita ni khalifah atau yang baik atau tidak, ialah dengan ukuran itqan. Jadi itqan ini dengan pekerjaan, takwa dengan Allah, akhlak dengan manusia, itqan dengan pekerjaan kita. Itqan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi,
yang mana Rasulullah SAW menegaskan, Allah sayang seseorang kamu yang apabila melakukan satu pekerja dan dia melaksanakan kerja itu dengan itqan. Maka kalau kita lihat hasil daripada kerja yang itqan ini ialah produktiviti, kualiti dan juga kita dapat kecapaian dalam bidang material dan fizikal. Kedudukan ekonomi kita makin tinggi dan sebagainya, ya. Jadi subhanallah, bila ada takwa, bila ada akhlak, bila ada itqan, maka di situ bergabunglah pada diri seorang manusia itu yang kita katanya hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, dan juga dia melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ni yang penting. Baik, ya. Jadi itulah yang kita nak hijrah. Jadi bila kita nak hijrahkan takwa kita, bila kita nak hijrahkan akhlak kita, bila kita nak hijrahkan itqan kita, nak bermula daripada mana? Nak bermula daripada mana? Mestilah kita bermula dengan, ya, suatu yang mengawal segala-galanya dalam hidup kita. Apa yang mengawal segala-galanya dalam kehidupan kita? Ya, hati. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, ya, inna fil jasadi mudghah fa iza subhat saluhat sairul jasad fa iza fasad fasadu sairul jasad ala wahya qalbu. Ya. Dalam tubuh anak Adam itu ada satu daging, yang mana daging itu baik, seluruh jasad ataupun seluruh anggota jadi baik. Ya, kalau daging itu sebaliknya jahat, seluruh anggota jadi jahat. Maksudnya panca indera lah. Panca indera ni 5, ya. Mata kita, telinga kita, lidah kita, kaki kita, tangan kita, penciuman kita, semuanya jadi baik kalau hati baik. Tetapi kalau hati kita jahat, seluruhnya jadi jahat. Jadi artinya kalau kita nak melakukan hijrah, artinya kalau kita nak berubah supaya hati kita lebih takwa, akhlak kita lebih tinggi dan profession kita atau kerja kita lebih itqan, semuanya mesti bermula daripada hati. Hati adalah raja dalam kerajaan diri kita. Sebab tu kalau kita tak ubah hati kita, maka segala-galanya tidak akan tercapai. Walaupun jasad kita mungkin berubah, walaupun lahiriah kita mungkin berubah, walaupun kita sudah berubah tempat, tetapi yang berubah jasad, hati tak berubah, kita tidak akan dapat berubah secara total. Kita mungkin akan kembali balik. Ya, ini yang Rasulullah SAW ingatkan dalam peristiwa hijrah, iaitu hijrah Ummu Qais. Hijrah Ummu Qais ini seorang wanita bernama Ummu Qais yang cantik. Ada seorang lelaki yang jatuh cinta dengannya, nak berkahwin dengannya. Jadi Ummu Qais akhirnya dia berpindah daripada Mekah menuju Madinah. Jadi lelaki yang menaruh hati kepada Ummu Qais ini, dia pun ikut juga berpindah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi dia hijrah bukan kerana Allah dan Rasul. Dia hijrah tu kerana dia nak mengikut Ummu Qais supaya dia dapat berkahwin dengan Ummu Qais. Waktu tu terkenallah hijrah Ummu Qais. Artinya apa? Walaupun jasadnya berpindah, sudah berpindah daripada Mekah ke Madinah, tetapi dia tidak dikira hijrah sebab yang berpindah hanya jasad, ya. Tetapi bukan kerana Allah, hatinya bukan pindah kepada Allah. Jadi hijrah yang sebenarnya ialah hijrah lillahi ta'ala, hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada seorang Ansar, seorang sahabat Ansar bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini, ya, bila seruan untuk jihad dikumandangkan, Hasan bin Sabit pun menyiapkan peralatannya, ya, tenteranya, peralatan pedangnya, tombaknya, panahnya, kudanya, ya, bekalannya untuk bersama-sama berjihad di jalan Allah. Dia macam dulu, ya. Dulu kalau ada berperang, artinya bukan negara yang support waktu tu, ya, tetapi peribadi masing-masing lah carilah, ya, kelengkapan sendiri untuk berperang. Jadi Hasan bin Sabit ni dia dah buat dah semua persiapan. Jadi bila beberapa hari sebelum perang bermula, dia jatuh sakit dan dia mati, ya, meninggal dunia di rumahnya. Jadi pada hari nak diselenggarakan jenazahnya, nak diselamatkan ataupun disemadikan, ya, maka waktu tu Rasulullah hadir juga dalam
ke rumah Hasan bin Sabit. Maka anaknya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku nak sangat. Ayahku sangat sangat inginkan mati syahid. Sebaliknya dia mati sakit ataupun mati di rumah, tak mati di medan jihad. Apa kata Rasulullah? Dia telah mendapat pahala syahid, dia telah mendapat darjat syahid. Kenapa? Walaupun jasadnya mati di pembaringan ataupun mati di rumah, tapi dikira oleh Allah yang disabdakan oleh Rasulullah, dia tu mati syahid. Sebab walaupun jasadnya tidak di medan perang, tetapi hatinya sudah berada di medan perang. Jadi ini penting, hijrah hati. Subhanallah. Kalau kita nak meninggalkan kejahatan, bila kita nak meninggalkan kejahatan, ya, kejahatan tu ada dua bentuk, ya. Yang berbentuk lahiriah, yang berbentuk dalaman. Yang lahiriah ni tahulah, berjudi, arak, ya, mendedahkan aurat, memfitnah dan sebagainya. Ini luaran. Ada juga kejahatan dalam bentuk dalaman, hasad, dengki, misalnya riak, ujub, sum'ah. Jadi kejahatan ni ada dua. Dan juga kejahatan ni terbagi juga dua juga, yang berkaitan dengan hablum minallah dan ada yang berkaitan dengan hablum minannas. Jadi bagaimana caranya kita untuk meninggalkan kejahatan? Yang saya nak kaitkan dengan soal hati tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib ataupun keadaan suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Selalunya kita akan mendengar terjemahan, ya, dibuat begini, ya. Allah tidak mengubah nasib satu kaum hingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Maafkan saya, itu tidak tepat. Itu tidak berapa tepat. Yang tepatnya mengikut guru-guru kita. Ya, saya pun juga murid, ya, saya belajar daripada guru-guru. Guru kita mengatakan bahawa terjemahan sebenarnya Allah tidak mengubah nasib atau keadaan satu kaum ataupun satu bangsa ataupun satu kabilah ataupun satu golongan manusia sehingga manusia itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalimah ma bi anfusihim itu merujuk apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada pada diri mereka ni ada dua, ya. Saya katakan awal tadi, ada hardware kita, itu jasad kita, dan ada software, dalaman kita. Jadi seperti mana saya tegaskan tadi, hakikat manusia ialah dalaman dia, software dia, bukan luaran dia. Jasad ni akan hancur balik daripada tanah, dia akan hancur balik tanah, tetapi roh kita akan terus kembara, dan roh inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi hakikat manusia ialah rohnya. Jadi bolehlah kita katakan Allah tidak mengubah nasib atau keadaan satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka. Dalam diri mereka sekali lagi ada hati. Ya, hati ini, ya. Jadi hati ini perlu kita ubah. Tapi kalau kita nak ubah hati, dia datang dengan package dia. Hati ni dia sebagai raja. Dia ada dua lagi unsur yang dekat dengan hati. Dalaman juga, ya. Yang pertama yang dikatakan akal. Akal adalah penasihat yang memberi input-input kebaikan pada hati. Dan dalam hati juga sebelah kiri ada nafsu. Nafsu ni sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi hati ni dia ada dua tarikan. Satu tarikan yang datang daripada akal, input-input kebaikan, dan juga daripada nafsu, iaitu input-input yang mengajak kepada kejahatan. Atas sifat nafsuna, inna nafsa la amaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu satu. Jadi raja ni dia ada penasihat. Ya, hati ni umpama raja, dia ada penasihat. Penasihat dia akal. Dan raja ni ada penjahat. Sebab dia penjahat dia adalah nafsu. Jadi begitu juga pada hati ni ada dua bisikan. Satu, ilham kebaikan yang datang daripada malaikat. Satu lagi, was-was kejahatan datang daripada syaitan. Jadi hati ini dia terletak daripada dua graviti tau. Graviti kebaikan dan graviti kejahatan. Dia, sebab tu dia tarik-menarik. Sebab tu hati ni nama dalam bahasa Arab qalbu. Qalbu itu mendapat nama daripada sifat.
Ya. Sifat hati ataupun sifat qalbu ini artinya sesuatu yang tidak stabil, yang sentiasa berubah-ubah, yang sentiasa bergetar dan bergoncang, ya. Metafora yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hati manusia tu bolak-baliknya seperti mana kuah yang sedang mendidih. Para sahabat dia tengok begitu juga, kuah yang mendidih, dia tengok berbolak-balik lah. Tapi bagi kita yang belajar sains tahu, kuah ni terdiri dari air ni molekul hidrogen dan oksigen. Jadi bila dipanaskan, cecair nak bertukar jadi gas, jadi pergerakan molekul tu bertambah laju. Jadi begitulah. Hati kita kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, ya. Jadi hati ini tidak stabil. Jadi untuk stabilkan hati dia perlukan dua perkara. Ya, so catat kan. Yang pertama, hati ini perlu diberi makanannya. Yang kedua, kalau dia sakit dia perlu diberi ubatnya. Jadi hijrah hati kita ialah nak masukkan dua perkara ini di dalam hati kita. Pertama, makanan bagi hati, ya, dan juga penawar bagi hati. Kita tak tahu soal hati ini, memang Allah yang tahu. Jadi Allah memberi jawapan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, dan wallazina amanu, dan orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan mengasihi Allah. Ketahuilah dengan mengasihi Allah hati akan menjadi tenang. Jadi dalam ayat ni ada dua kunci kata, keyword, ya. Yang pertama iman, yang kedua zikir. Jadi tahulah kita dalam ayat yang pendek ini, makanan bagi hati kita ialah iman, dan juga ubat bagi hati kalau dia sakit dia kata zikir. Jadi sebab itu kalau kita lihat para ulama dia menegaskan begini, hati yang bolak-balik tadi, hati yang tidak stabil tadi, ya, kemudian masukkan, ya, iman. Bila masukkan iman dia jadi aman. Ya, masukkan iman dia jadi aman. Jadi hati yang bolak-balik tadi yang tidak stabil bila masuk dalam iman dia stabil, dia jadi aman, dia jadi tenang. Jadi di sinilah yang kita perlukan masukkan iman. Baik, cuba kita kaitkan mengapa manusia ni, ya, mengapa manusia melakukan kejahatan. Apa punca manusia melakukan kejahatan, ya? Kita ada 20 minit lagi lebih kurang, 10 minit lagi, minta maaf, ya. Manusia melakukan kejahatan kata ulama, yang pertama tidak yakin kepada Allah, yang kedua tidak yakin kepada hari akhirat, dan yang ketiga terlalu cinta pada diri dan tak sayang pada orang lain. Ada tiga, ya. Sekali lagi saya ulang, ya. Manusia ni melakukan kejahatan yang pertama kerana tak yakin pada Allah. Yang kedua tidak yakin pada hari akhirat. Dan yang ketiga tidak terlalu kasih pada diri, tak sayang, tak kasih pada orang lain. Jadi perkataan yang digunakan itu ialah yakin, bukan percaya. Kalau percaya kita jadi seorang Muslim. Kalau yakin baru kita jadi orang mukmin. Kalau kita hanya percaya, ya, kita boleh melakukan kejahatan dalam kita tahu kejahatan itu suatu yang buruk untuk kita, dan kita boleh meninggalkan kebaikan walaupun kita tahu kebaikan itu satu yang baik untuk kita. Contohnya as-salatu khairu minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Ya, semua orang tahu. Tetapi mengikut kajian di Malaysia 80% umat Islam tidak solat, dan tentulah solat yang paling sukar solat subuh, ya. Jadi soalnya kita hanya percaya solat subuh baik tapi tak yakin solat subuh tu baik. Hanya apabila kita yakin solat subuh tu baik daripada tidur baru kita bangun. Jadi apa beza yakin dan percaya? Saya tunjuk dalam body language supaya ingat sampai bila-bila, ya. Ya. Percaya di sini dengan akal, tapi yakin tu di sini rasa. Jadi manusia bertindak bukan atas apa yang dia fikir, tapi atas apa yang dia rasa. Contohnya yakin pada Allah, ya. Kita dah belajar dah Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi, ya, wahdaniyat, kudrat dan sebagainya. Kita dah tahu Allah tu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang wajib kita tahu 20 sifat. Misal kata Allah tu sama, mendengar, Allah tu basar, melihat dan sebagainya. Tetapi mengetahui Allah melihat dengan merasai Allah melihat berbeza.
Umat Islam semua mengetahui Allah melihat, tetapi kenapa kita tega melakukan dosa? Sebab kita tidak merasai Allah melihat. Ya, ini penting. Ya, kita tahu kita hanya ada pengetahuan agama, tetapi kita tidak ada kemahuan beragama. Kita hanya tahu tapi tak mahu. Ya. Jadi sebab itu perjuangan kita ialah seperti mana di dalam Al-Quran, jangan kamu mengaku kamu beriman, kamu hanya Islam. Maksudnya kita perlu berusaha supaya benar-benar iman itu masuk ke dalam hati hingga kita rasa. Ya, ini penting. Sebab itu kita tak boleh memang awal-awal kita kena belajarlah ilmu tauhid ni, tetapi selepas itu kita kena mujahadah untuk melakukan ibadah. Mujahadah ni melawan hawa nafsu, ya. Bila kita nak melawan hawa nafsu, barulah datang daripada percaya itu datang kepada kemahuan ataupun daripada fikir menuju kepada rasa. Ini penting. Jadi ini perlukan mujahadah. Ya, mujahadah ni melawan hawa nafsu. Sebab itu dalam surah Asy-Syam Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan ataupun menyucikan hatinya, dan celakalah ataupun rugilah mereka yang menguturi hatinya. Jadi kita nak bersihkan hati ni dengan apa? Dengan ilmu, kemudian dengan amal ibadah. Untuk amal ibadah kita kena mujahadah, lawan hawa nafsu. Memang payahlah. Sebab apa yang agama ni senang, kata Imam Ghazali, agama ni senang. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Definition dia memang mudah. Very easy orang kata. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang. Tapi yang payahnya apa? Apa yang Allah suruh tak disukai oleh nafsu. Apa yang Allah larang disukai oleh nafsu. Betul tak? Ya? Kita suka. Benda-benda yang dilarang tu kita suka. Benda-benda yang disuruh tak suka. Jadi untuk itu kita kena struggle. Struggle tu dia kata mujahadah. Ya, mujahadah. Ya, dalam hidup ni kita ada dua berdepan. Benda yang kita perlu buat, satu yang kita suka buat. Untuk berjaya dalam hidup, kata pakar-pakar psikologi ataupun pakar-pakar motivasi, kita kena buat suatu perkara yang kita perlu buat walaupun kita tak suka buat. Itulah orang yang berjaya. Jadi no pain, no gain. Jadi artinya mujahadah ini kita buat suatu yang kita tak suka. Nafsu tak suka. Tapi akhir-akhirnya kita buat lama-lama, alah bisa tegal biasa. Dah okey dah. Dulu tak solat, sekarang solat. Mula-mula nak solat susah, tapi lama-lama biasa. Buat lagi sampai ke tahap yang seterusnya, iaitu rasa manis apabila melakukan solat. Inilah tahap mula-mula, tahap biasa, kemudian tahap mula-mula tahap sukar, kemudian biasa, kemudian rasa manis. Inilah yang dikatakan perubahan, hijrah. Ya, mula-mula kita nak melakukan kebaikan, ya, mula-mula rasa sukar, kita buat biasa, kemudian rasa manis. Jadi fasa-fasa itu memerlukan mujahadah. Kerana kita tak boleh ubah diri kita secara mendadak. Kita perlu ubah diri kita secara gradually. Membina mengambil masa, meruntuh sekelip mata, betul Jadi kita tak boleh jadi baik terus tapi baik. Tidak. Kita kena pelan-pelan. Kelantan kata koho-koho, ya, pelan-pelan, ya, slow-slow. Alon-alon kata orang Jawa, ya, kita kena pelan. Sebab kita tak boleh drastik begitu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita lihat orang yang berhijrah ni, dia nak lakukan drastik, dia tidak bermula dengan ilmu, dia tidak dengan mengubah suasana, kemudian dia tidak melakukan program-program yang baik, dia tidak ada inner circle yang baik, ya. Jadi bila dia tak ada semua-semua itu, dia tak ada kata network yang baik, akhirnya dia kembali balik. Jadi saya ada lebih kurang 3 minit lagi. Jadi kita nak ubah. Saya nak tutup dengan satu cerita yang diceritakan dalam hadis yang panjang tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia pergi jumpa orang alim, dia kata boleh tak dosa dia diampunkan? Orang alim ni kata tak boleh, no way, ya. Dia pun dia bunuh orang alim ni. Sampai dia jumpa seorang arif. Seorang arif ni yang tahu, dia ada sifat murabbi, dia ada sifat kasih sayang. Dia kata, boleh, Allah boleh ampunkan dosa. Walaupun
100 orang yang telah kamu bunuh. Tapi dengan syarat, you kena pergi satu tempat yang jauh daripada sini, pergilah kat sana, ya. Di sana ada suasana yang lebih baik, ada guru, ada kawan. Jadi lelaki ni pun pergi. Dalam perjalanan tak sampai lagi dia mati. Kemudian diambil oleh rohnya oleh malaikat rahmat. Walaupun belum sampai, tetapi dia sudah dikira melakukan hijrah. Tapi bukan soal itu saya nak fokus. Tapi yang saya nak fokuskan dalam cerita ini ialah kadang-kadang untuk kita hijrah secara maknawi perlu melakukan hijrah secara makani. Ingat ya takrifan tadi, hijrah makani, hijrah location ataupun tempat. Hijrah maknawi, hijrah dalaman, ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita perlu melakukan hijrah luaran supaya di tempat yang baru ini, ya, ini elemen-elemen untuk melakukan perubahan. Pertama, kita kena ada mentor atau guru. Kena cari guru yang baik. Yang kedua, kita mesti ada sahabat-sahabat yang baik. Kerana agama kita ditentukan oleh sahabat kita. Ya, jadi buanglah wrong gang ni. WRONG, wrong gang. Kena buang. Kena hijrah. Yang ketiga, kita kena hijrah tadi bi'ah kita. Tempat yang baik ini. Tempat-tempat yang baik ini dia mengurangkan temptation ataupun godaan untuk melakukan kejahatan. Ya, sebab itu dalam Quran kata la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Ya, bukan jangan kamu berzina, tapi jangan hampir. Hampir itu apa? Tempat perubahan ini. Yang kedua, ya, yang seterusnya ya, pertama mentor, kawan, persekitaran. Yang ketiga, kita kena sibukkan dengan program. Buatlah ibadat sehingga kamu penat untuk melakukan maksiat. Ya, ini yang keempat. Kemudian kita perlu kalau dalam era ICT ni, IoT ni, Internet of Things, kita kena hijrah social media kita. Lah orang kata geng-geng kita, grup-grup WhatsApp yang mengarut-mengarut ni, kita left group lah, ya. Kalau dia dalam cerita tu tentang lucah-lucah ni, tentang tak ada faedah ni, kalau agak-agak, kalau kita kata kalau left group tu boleh jadikan kita dormant je lah, ya. Jangan kita ini. Begitu juga FB kita. Kalau ada yang hasil memfitnah, mengata dan sebagainya, kita block lah, ya, social media, Instagram kita, Telegram kita dan sebagainya. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, semua akan membentuk diri kita. Jadi ini yang dikatakan hijrah, ya. Hati kita untuk daripada percaya kepada yakin kepada Allah, dan tak sempat untuk kita huraikan hijrah daripada percaya kepada hari akhirat, kepada yakin dan akhirat, dan akhirnya hijrah ukhuwah ataupun kasih sayang. Jadi yang pertama, yang kedua, yakin kepada Allah dan hari akhirat, ini soal iman. Yang ketiga ialah kasih sayang. Jadi kenapa kita melakukan kejahatan? Pertama, kerana tidak ada iman dengan Allah dan hari akhirat. Yang kedua, tidak ada kasih sayang sesama makhluk. Maka hijrah kita adalah hijrah iman kita. Ya, hijrah solat kita, baiki solat kita, hijrah amalan-amalan kita untuk menegakkan iman, dan insya-Allah hijrahkan ukhuwah kita. Ya, marilah kita bermaafan antara satu sama lain, ya, dan tinggalkanlah budaya memfitnah. Kalau perkara-perkara yang dalam social media ni kita tak tahu apa-apa, diam sajalah, ya, tak payah kita nak masuk campur dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kebaikan, ya. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada perkongsian, ya, yang sedikit ini, ya. Apa yang baik itu datang daripada Allah sekiranya ada, tapi pasti ada kelemahan, ya, dan juga kesalahan tu daripada saya sendiri. Tolong doakan, ya, saya insya-Allah mudah-mudahan saya sihat untuk terus sihat dalam ketaatan, dan saya juga doakan semua yang hadir dalam majlis ini, ya, yang mana sakit disembuhkan, yang mana sempit dilapangkan, yang mana berhutang Allah mudahkan untuk membayar hutangnya, yang mana ada hajat insya-Allah Allah akan tunaikan hajat-hajat kita yang baik. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.